anha dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah ki salam tuan-tuan. Allah ki salam. Hebatnya pengorbanan Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, sampaikan Allah Subhanahu wa taala kirim salam. Siapa kat sini Jibril pun beritahu Allah ki salam. Jauh api pada panggang. Maaf lah sebelum tu 2 minggu datang minggu lepas baru sendiri. Bukan sengaja tak datang. Minggu ni satu, minggu yang tamu solo begitu lantar. Terpejo. Sampai tu yang satu tu abah sakit, anak abah sakit di hospital. Minggu ni yang aku alhamdulillah Allah izinkan boleh sambung balik pengajian kita. Ini pun besok nak tolak di Mekah. Tak nak menunaikan umrah nak menunaikan umrah bawa orang. 2 minggu. Mana 2 minggu lah, minggu sampai 13 bulan. Tak ada loket Malaysia, loket Mekah, jadi orang Mekah saja. Jadi orang Mekah saja. Orang Madinah ni 4 hari, orang Mekah 2 hari. 2 hari pula. Orang Mekah 9 hari. Dan di Madinah tempat kita ke mana? Mekah? Dekat Birak Ali. Dulu dekat Mekah kita ke Hudaybiyah, ke Tanaim. Satu ke Jirana. Jadi dalam hadis Nabi Daud kali itu duduk Mekah, tempat kita kat situ, mana kita jadi orang Mekah saja. Itu mana lah Ustaz lupa lah. Akan muka 6 betul lah. Muka 6 perenggan yang terakhir Ustaz. Sehubungan dengan Rifa'an bin Rafi' ada. Hadis tu tak masuk lagi kan? Lagi kan? Kan musnad nombor 6. Muka surat nombor 6. Akhir. Perenggan yang akhir. Perenggan akhir muka surat nombor 6 tu. Ustaz kalau ada Ustaz kelepet kan? Boleh? Lupa tak cik? Lupa kan? Ada bulan puasa kan? Hari ni ada ceramah dekat ceramah. Doktor apa? Ini saya? Zulkifli. Dr. Zulkifli. Mungkin separuh kita ada kawan-kawan kita pergi ke Dr. Zulkifli tu. Bukan datang dia pergi dekat majlis nama. Ini hebat tu kita ni. Jadi kita sambung pengajian ni dah. Kita tengok hadis Nabi SAW yang terakhir itu. Sehubungan dengan ini, Rifa'ah bin Rafi' telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayul kasbi abyad qal amilur rajali biyadihi kullu bai'in mabruri. Apakah usaha yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seorang yang lebih baik ialah usaha dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim. Jadi apabila nampak diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Al-Hakim, hadis ni hadis sahih. Tips kita, nampak ya, Al-Bazar dan Al-Hakim, makna hadis ni hadis sahih, hadis yang boleh berhujah. Hadis ni ada 4 kategori. Satu hadis sahih, satu hadis hasan, satu hadis dhaif. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Hadis hasan dengan hadis dhaif ni, hadis sahih dengan hadis hasan ni boleh dibawa berhujah. Perawi dia ada 6 sunan sittah. Kalau belajar hadis, ilmu hadis, dia ada sunan sittah. Yang pertama sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud. 6 ni nama dia sunan sittah. Jadi apabila 6 perawi meriwayatkan hadis ni, maknanya hadis ni hadis sahih. Al-Bazar dan Al-Hakim.
Islam agama fitrah memandu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik di dunia. Bukan hanya dengan berdoa saja, tetapi hendaklah berusaha dan bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing. Jadi hadis ini beritahu apakah usaha yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab, usaha seseorang yang lebih baik ialah usaha dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Jadi kita masuk bab munakahat. Ada sikit bab munakahat, iaitu bab bukan munakahat, bab muamalat. Kita masuk bab muamalat, bab jual beli. Jadi dengan jual beli ini dia memerlukan keimanan apabila kita berurusan. Dia jual beli ni tuan-tuan, timbangan tu siapa yang timbangannya dilebihkan sedikit ataupun dia kurangkan. Timbangan-timbangan ni apabila jual beli dia memain peranan yang besar dalam keimanan. Kita orang Islam, apabila kita berjual beli, hendaklah pembelian kita tu diharuskan, dibolehkan oleh syarak. Usaha seseorang yang lebih baik adalah usaha dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Jadi apabila tanpa keimanan, jual beli kita tak jadi dengan jual beli yang digariskan oleh agama itu. Kadang-kadang kita berniaga ni tuan, barang yang baik kita letak atas, barang yang busuk kita letak mana? Letak kat bawah. Nanti orang nak beli cantik dia tengok, dia jadi nak beli barang kita pun ambil benda yang bawah, tipu orang. Apabila tak ada keimanan, terjadilah perkara tipu menipu. Inilah perkara-perkara yang boleh menghancurkan agama kita, yakni agama Islam. Kejujuran tidak akan berlaku tanpa keimanan. Mana dia nak berniaga pun kono dengan keimanan. Bahkan apabila kita nak beli, nak tambah barakat dalam kehidupan kita, nak beli pun kita kena tengok siapa yang jual. Nak barakat yang lebih, nak jadi makanan sumber, kita jadi sumber yang elok, tengok orang jual tu macam mana. Kita nak masuk kedai, urusan muamalat. Kita nak masuk kedai makan, urusan muamalat. Jadi urusan kita tengok dengan siapa kita berurus. Contoh kat kedai makan, kadang-kadang jadi orang kedai makan ni tuan-tuan, ibu-ibu bapa sekalian, hadirin sekalian, kedai makan kadang-kadang tak pakai kain tudung. Kadang-kadang mendedahkan aurat, kadang-kadang kotor. Apabila urusan perniagaan jual beli gitu tak kita masukkan dalam keimanan, jadi makanan gitu tu ataupun kita punya urusan jual beli jadi tak elok. Sampaikan ulama beritahu apabila kita masuk kedai makan pun kita kena tengok siapa tuan dia yang jago dan bagaimana pemakaian dia. Kalau pemakaian elok dengan aurat yang tertutup, dengan kebersihan yang jaga, aulah kita masuk kedai itu. Sekarang ni dekat kampung kita ataupun dekat marhalah halakah kita ni, banyak kedai makan, banyak kedai-kedai runcit. Jadi kalau orang kafir, orang bukan Islam dengan orang Melayu, kita pergi kedai mana dulu? Pergi kedai orang Melayu dulu. Kadang-kadang Melayu kita ni kelab puasa, barang kepada Cina tu murah, barang kepada dia mahal. Mana satu kita nak pergi? Yang kita orang Melayu suka yang benda yang murah. Walaupun keimanan kita sama, walaupun bangsa sama, agama kita sama, syahadah kita sekali, tapi sanggup kita pergi kepada orang bukan Islam. Sebab apa? Fadilat dia lebih kat situ, lebih banyak RM1, RM2. Jadi kita sanggup kita beli dekat kepada orang kafir membandingkan kepada orang Islam. Jadi muamalat kita, perniagaan jual beli kita kena tengok. Sebab apabila muamalat atau jual beli kita tak potong, tak ikut bagaimana Rasulullah SAW gariskan, jadi dia akan tersentuh dengan hati suka makan, yang kita makan itu akan menjadi apa? Akan menjadi darah.
Darah ni akan bertukar menjadi daging. Allah Ta'ala bagi tahu, apabila makanan yang haram, sumber yang haram masuk di dalam badan orang-orang mukmin, maka untuk dia neraka Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Itu sahabat dan tuan sahabat jago sangat makan. Abu Bakar As-Siddiq satu hari Abu Bakar ni dia terlampau letih, terlampau haus. Datang seorang sahabat bawa susu. Datang seorang sahabat dibawa susu. Apabila sahabat bawa susu, jadi Abu Bakar ni, sahabat yang kawan Abu Bakar ni, dia melawa Abu Bakar minum susu. Abu Bakar tak tanya mana sumber yang dapat, lalu diminum. Ambil susu ke kawan tu, dia minum. Lepas hati minum, masuk dalam perut. Lepas itu seorang sahabat ni pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, selalunya apabila aku bawa makanan, aku bawa benda makanan, kamu akan bertanya, dari mana sumber ini, dari mana dapat, dari mana habis, semua ditanya. Kenapa hari ini tak tanya wahai Amirul Mukminin? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, hari ini aku terlampau letih, hari ini aku terlampau haus dan aku tidak sempat bertanya. Lalu Abu Bakar bertanya kepada sahabat itu, wahai sahabat, sekarang ni aku tanya dari mana sumber yang kamu perolehi susu ini, makanan ini. Jawab sahabat Nabi itu, ya Rasulullah, satu hari aku jumpa tukang tilik. Satu hari aku jumpa tukang tilik nak menilik nasib aku. Jadi aku jumpa tukang tilik tu, wahai Amirul Mukminin, hitung nasib aku, dan dia cakap tu betul nasib aku baik. Jadi dengan hasil tu aku beli susu. Abu Bakar itu apa? Kamu telah mengheret aku ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar memuntahkan kembali makanan susu yang masuk dalam perut. Abu Bakar jolok tak keluarkan kembali makanan yang haram ataupun makanan yang syubhat, yang tak tahu kesahihan halalan thayyiban dia. Kita boleh buat tak? Mana dapat dia dia ketika nombor kono dan boleh KFC kau dah makan dah masuk ke mulut. Kita nak jolok atau tak? Nak jolok tak? Usul fiqh bagi tahu tak apa sebab makanan yang masuk dalam perut itu usul fiqh bagi tahu. Tapi dengan keimanan Abu Bakar sanggup jolok dia punya tokak, keluarkan kembali makanan dari sumber yang haram lah, tukang tilik. Ada tilik nasi kita, lepas tu potong pula bagi kita nombor, kita tikam nombor tu kono 3,000. Kita bagi anak beranak kita makan, kita bagi orang ramai makan, habis duit haram, sumber yang haram masuk dalam diri kita, masuk dalam badan. Jadi tumbuhlah hasil pada sumber yang haram. Jadi bonih yang kita keluarkan tu, kalau makan sumber yang haram, bonih jadi bonih tak comel. Jadi bonih tak elok. Kalau kita bersama dengan isteri kita, bonih yang keluar itu jadi bonih yang tak elok. Itu sobat datang tuan, jaga muamalat. Rasulullah bagi tahu, jaga jual beli dengan jujur. Jaga kita punya jual beli tu tuan, sebab apa? Dia berkaitan dengan iman. Iman kalau dah sakit, dia membawa kepada akhirat. Kalau penyakit virus HIV ataupun sesumber babi itu, kalau kita paling takut dengan vaksin, kalau suntik HIV sampai sekarang tak jumpa dia punya ubat dengan izin Allah. Kita takut penyakit tu. Tetapi iman apabila sakit, makan makanan yang haram masuk dalam diri kita, sampai akhirat dia punya kesan dia sampai akhirat, dan ikutlah keturunan gitu. Daripada kita bonih yang tak elok, anak lahirlah kita punya generasi bonih yang tak elok. Lepas generasi kita keluar pula bonih yang tak elok, habis sampai keturunan kita bonih tak elok. Jangan memain tuan bodoh ni, kita kena ambil perhatian bab muamalat jual beli kita, hasil yang kita dapat, duit yang kita dapat. Bahkan duit 1 sen
Dokek bondo rumah kawan kita terambil, wajib kita minta halal. Hari ini banyak mana dah kita makan sumber-sumber yang haram ataupun sumber-sumber yang syubhat, yang tak tahu kesohihan halal dia. Ditokankan dalam kitab kita tuan, Rasulullah beritahu hadis sahih, usaha seorang yang baik ialah usaha dan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang jujur. Jadi jaga jual beli. Kita punya muamalat, kita perlu jaga tuan. Allah Akbar. Kita rasa bono ni macam remeh. Kita rasa hutang, minta hutang piutang, kita orang wajib bayar. Tak bayar nanti segala pahala kita bagi dia, habis pahala, Allah Ta'ala ambil dosa orang yang kita berhutang tu bagi kat itu. Dah lah pahala habis, muflis, tambah lagi dengan dosa. Di manakah tempat kita di akhirat nanti? Adakah kita masuk syurga? Adakah kita terhumban dalam api neraka Allah? Na'udzubillahi min zalik. Boleh? Faham tak hadis ni? Bagaimana Rasulullah SAW menekankan kita tentang jual beli kita. Jual beli dia berkaitan dengan iman. Tak ada iman, dia kau hancur. Kawan saya sendiri minta maaf cakap kalau ada berkecimpung dalam arena ni. Dia jadi apa? Jadi kontraktor ataupun pembinaan construction. Jadi pembinaan ni akan dapat satu projek yang perlu bagi orang yang nak bagi projek tu, nak meluluskan dia punya permintaan tu 100,000, 10% daripada harga projek. 1 juta kalau bagi 100,000. Sekarang ni dan makan daripada sumber tu. Dia cakap tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Kalau bagi tak dapat projek, macam mana nak bini saya nak makan? Dinasihatkan, yang pertama sekali jangan berhenti terus. Nasihatkan budak tu, saya nasihat kawan, jangan berhenti terus. Cari kerja lain dulu. Dah dapat kerja lain baru berhenti. Muamalah tuan, bahaya construction. Yang mana yang ni yang saya cerita ni bodoh keburukan sikit lah. Dia punya efek dia. Bayangkan bagaimana duit yang kita dapat ni, yang kita dapat hancur. Habis kaya dengan kaya duit orang lain. Kaya tuan, kita tengok jual beli kalau kita berniaga. Tengok jual beli kita. Tengok kita punya akad. Kalau kita barang yang masuk 1,000, 2,000, 100, 200 kita jual, kita kena buat apa? Kena akad. Bukan nikah, kena akad. Jual beli pun kena akad. Saya jual dengan harga sekian, saya beli dengan harga sekian. Mudah tak akad? Mudah. Kita yang tak nak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beli gula 20 sen tu tak payahlah. Gula 10 sen nak tak payahlah pun lagi lah 10 sen ni. Ambil je bondo-bondo yang berharga macam emas, rumah. Kalau bondo kita beli telefon, kalau dengan Cina, kalau orang kafir nak akad macam mana tu lah pentingnya kita cari kedai Melayu. Sekarang ni kedai Melayu tak ada, penuh dengan kedai pada orang kafir, pada orang Cina, pada telefon. Satu saya nampak, satu. Loket, taman loket juga. Taman apa saya nampak tak lah. Loket kedai sayur-sayur jual. Dia ada kedai India Muslim tu, kedai Cina tu ujung tu ada kedai topak. Ada kedai motor state tu. Itu nampak orang Islam itu selalu pergi kedai tu. Sanggup tak pergi kedai, Cina pada rumah sangat pergi kedai. Pada orang bukan Islam. Nak akad susah. Bukan dia tahu akad bagi dia. Cina ni tak ada hukum. Cina ni orang kafir ni tak ada hukum. Itu sebab Allah Rasulullah bagi tahu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ni penjara bagi orang Islam, wa jannatul kafir. Syurga bagi orang kafir. Jadi orang kafir ni, ibu bapa sekalian, dia tak ada apa-apa jual beli, lantak dia lah. Nak buat macam mana? Sebab Allah bagi tahu syurga bagi orang kafir. Tengoklah orang paling kaya. Orang paling kaya atas muka bumi Allah siapa? Orang kafir, orang bukan Islam, yang sembah berhala, yang sembah salib tu.
yang tidak beriman dengan Allah. Siapa yang buka Microsoft tu, microchip mereka, Bill Gates, harta dia anda tengok lebih kuat 32 bilion US dollar, bukan RM, 32 bilion US dollar dekat Malaysia. Daripada nombor 1 sampai nombor 6 semua orang bukan Islam. Dia mulakan dengan buku pakai bunuh 32 bilion RM Malaysia, bukan US, RM Malaysia. Tan Sri Dr. Mokhtar Bukhari itu jatuh nombor 7, lebih kurang 1.5 bilion. Dia punya aset, itu adalah kesolid orang Islam. Jadi semua orang kafir. Jangan kita pusing. Dah tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia sijjadul mukmin, penjara bagi orang Islam, syurga bagi orang kafir. Lantak dia lah. Dia Allah Taala cakap, dunia ni syurga bagi orang kafir. Yang kita pusing apa? Sekarang kita pusing orang kafir kaya apa? Lantak dia lah nak kaya. Sekarang ni kita kena pusing apabila kita kembali kepada Allah, kita nak bawa apa? Kita kembali kepada Allah, kita jumpa Allah, kita nak bawa apa? Iman kita sempurna tak? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu pusingkan. Jangan pusing kalau kita pergilah, kalau dia mati macam mana anak dan kat rumah. Kalau dia mati macam mana suami dan kat rumah. Kalau dia mati macam mana bini dan kat rumah. Apa nak fikir kat rumahnya? Dah mati, kita nak bertemu dengan Allah. Ingat lagi kat keduniaan. Ibu bapa kita jangan pusing bab anak, bab isteri, bab suami kita. Tahulah dia hidup atas muka bumi Allah. Dan kalau kita nak mati, pernah tak fikir ke akal, ke hati kita, apakah bodoh dan nak bawa bertemu dengan Allah? Itu yang wajib kita fikirkan. Itu yang membolehkan kita kembali kepada Allah dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak pakai iman-iman yang cacat. Allah Ta'ala tak pakai iman walaupun cacat sikit dia cacat. Kalau kita cat rumah tu melokek pasir, cat rumah ataupun kita cat spray kereta, sombong cat baru kat kereta kita melokek pasir, cacat terdekat cat kita tu jadi cacat, jadi tak lawa sikit je nampak tak lawa. Kalau dari jauh tak nampak lah kecacatan dia, tak elok dia tu. Tapi dari dekat nampaklah butir-butir pasir. Itu cat. Apabila kita cat rumah melokek pasir, tak apa. Tapi kalau iman kita cacat sedikit bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala akan lemparkan kita masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tengok iman kita rayu dekat hati kita tengok sungguh iman kita bagaimana keadaan aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana jual beli aku jujur ataupun tidak. Tak ada iman, tak ada kejujuran. Orang Cina, orang India, orang putih Amerika, Yahudi, Nasara, Majusi, meniaga memang tak ada iman, sentiasa menipu orang. Yahudi punya piagam dia punya perlembagaan Yahudi. Dia kata apa dalam Biblia kita? Dia tukar dalam kitab Taurat, dia tukar dalam kitab Injil. Dia beritahu apa dalam Bible dia tu? Dalam kitab Yahudi beritahu orang Yahudi dengan Yahudi tak boleh melakukan riba. Tak boleh kono riba. Tetapi Yahudi dengan orang luar bukan berbangsa Yahudi boleh menggunakan riba. Itu percakapan atau agama yang batil, agama yang salah. Walaupun agama Yahudi Nasrani daripada agama langit ataupun agama samawi, tapi apabila sudah ditukar dia punya kitab-kitab dia, perkataan-perkataan di dalam kitab Injil dan Taurat, jadi tak boleh lah kita nak ikut orang Yahudi dan Nasara. Jual beli dia hancur, tak pakai iman. Tak ada lah tuan-tuan. Jadi kalau kita nak selamat, kita berjual belilah dengan orang Islam. Tetapi kalau tak ada orang Islam, tak apa kita jual beli dengan orang bukan Islam. Kita bagi tahu ni bukan tak boleh kita jual beli dengan orang bukan Islam. Nak beritahu kita dulukan orang yang satu kalimah dengan kita. Penuhilah tuan-tuan dengan pada orang Islam. Kalau ada orang Cina dengan orang Islam, orang Melayu kita, orang Cina, penuhilah pada Melayu, dulukan orang Islam kita. Dan kita pinggirkan dia.
Kalau topi dalam ada jual durian kan, berderet 3 kedai. Kita orang Melayu Islam kita tersempit dekat tengah-tengah. Kalau kita yang selalu beli durian, jarang Cina singgah. Yang selalu orang Islam, orang Melayu kita. Jadi kita ambil daripada orang Melayu. Tak apalah tuan-tuan, besok 1 sen, 2 sen. Pada Cina belah diri sekilo RM2.80. Orang Melayu kita sekilo RM3. Yang topi orang Cina tu sekilo RM7. Tak apalah, kita bagilah 1 sen, 2 sen lebih dekat orang Islam kita. Kita korbanlah sikit tuan. Kita muamalah kita penting kat Cina, boleh kita cakap boleh ya kau. Bukannya tahu nak. Jadi kalau kita pergi ke orang Islam, bolehlah kita follow sunnah itu, follow akad tu. Jadi berkatlah kita punya makanan dan jual beli kita muamalah kita. Okey, sambung sikit. Islam agama fitrah memandu manusia untuk mendapat rezeki dan kehidupan yang baik di dalam dunia, bukan hanya dengan berdoa sahaja, tetapi dalam berusaha dan bekerja mengikut kebolehan, kelayakan dan kepakaran masing-masing. Di mana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan dan berkata, okey, perkataan Umar ni, ini bukan hadis Nabi tu, ini kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat, bukan hadis Nabi. Ini kata-kata sahabat. Apa Umar beritahu? La ya'udu ahadukum an talabir rizqi yaqulu Allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la tamtura dhahaban wa la fiddah. Umar beritahu, seorang kamu tidak boleh mencari rezeki dengan duduk diam saja, dengan hanya berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah aku rezeki. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan tidak juga menurunkan hujan perak. Jadi Umar bagi tahu, jangan doa saja, jangan duduk kat rumah, duduk akal-akal atas tika sejadah, minta dengan Allah, ya Allah, nak kereta sebiji, ya Allah, ya Allah, nak korek sekampit, ya Allah. Lepas berdoa ke apa? Bontang sejadah, tidur atas sejadah ataupun masuk bilik tidur. Itu pekerjaan yang salah. Umar suruh apa? Suruh kita bekerja. Jangan duduk saja doa saja. Berapa? Lepas doa pergilah cik kerja. Jangan duduk rumah cari rezeki yang halal. Doa tu memang dah kita minta dengan Allah, tetapi ingat Allah ni bukan kita punya hamba. Allah ini Rabb kita. Dah kita berdoa, pergilah cari kerja. Abu Bakar As-Siddiq pun cari kerja, jual kain ke pasar, berniaga ke pasar. Umar Al-Khattab pun berniaga ke pasar. Uthman bin Affan pun berniaga. Sahabat-sahabat Nabi pun bekerja. Satu hari Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama yang dipilih oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari Abu Bakar nak pergi berniaga ke pasar. Jadi Umar beritahu, wahai Abu Bakar, mengapa kamu nak pergi bekerja berniaga? Siapa nak takbir negara ni, wahai Amirul Mukminin? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, jikalau aku tak bekerja, siapa nak bagi makan aku punya anak isteri? Siapa nak bagi nafkah? Siapa nak bagi, wahai Umar Al-Khattab? Itu sebablah aku bekerja. Jadi Umar bagi tahu, janganlah kita hanya berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku rezeki. Jadi sodak tu, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku rezeki. Lepas doa, Allah suruh apa? Suruh bertebaran di atas muka bumi Allah, mencari rezeki-rezeki yang halal. Bertebaran di muka bumi Allah, cari rezeki-rezeki yang halal. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan tidak menurunkan hujan perak. Langit turun apa? Turun air. Tak ada 8 bandi pergi gadai kat pada sini. Tak ada 8 bandi air hujan pergi gadai. Kadang-kadang laku tak? Tak laku, bukan hujan omel. Kalau hujan omel tuan, kita semua tak ada kerja, tak ada pakai bakul lah. Kalau sebakul jadilah. Omel sekarang berapa? 1 gram 181. Turun lah. Itu 191. Saya suka orang Omel 191 bulan ni kan, mahal.
Lepas itu saya tengok rekod dia turun 181. Jadi yang Umar Khattab bagi tahu, hujan bukan diturun dalam keadaan hujan emas, bukan diturun dalam keadaan hujan perak. Kalau turun hujan omeh, hujan perak, kita tak payah kojol, duduk rumah goyang kaki, tunggu time hujan. Sekali setahun hujan, ya Allah, jadilah ya Allah, setahun sekali. Setahun sekali ya Allah turun hujan 10 minit jadilah. Baru kau orang nak anu air itu tak ada hujan. Sebab tak ada hujan, bukan hujan omeh, hujan perak. Tak payah berkodok dah, relax. Rumah 10 tingkat, tandai 10. Lepas tu ada swimming pool lagi 10 tingkat, tawadun air lagi air. Tingkat 1 sampai tingkat 10. Sebab apa? Dah kayu. Jadi sekarang ni hujan kita bukan hujan omel dan perak, dia turun air. Kalau tak ada pergi jual kat JBA pun JBA tak layan. Dia pun banyak air nak jual dan baik kok. Nak bagi orang tak nak, takut apa? Takut air kono dijentik. Jadi jamu Aedes. Jadi tak laku. Umar Al-Khattab suruh apa? Suruh berkojo, jangan minta dengan Allah, ya Allah hanya minta tetapi tidak usul. Jadi apabila kita hidup dalam kesusahan, kita kena musibah, kita kena susah, apa pertama sekali kita cari apa? Cari Allah dahulu. Kita sembahyang dahulu. Motor hilang. Kalau motor kita hilang, tiba-tiba kita keluar motor kita tak ada. Tengok kereta kita tak ada. Apa kita buat dulu? Kita buat apa dulu? Kita menyangit macam orang gila. Lepas itu kita cari dulu pilih macam orang gila. Last kali kita report ke balai polis, tak ada dia punya kesudahan. Kadang-kadang polis tak dapat cari dah. Kadang pernah motor hilang, kereta hilang, dia dah cari benda mana, benda lain. Sepatutnya apabila kita kena musibah, kita kena cari Allah dahulu, berakaat dahulu. Ulama bagi tahu sampai kita hilang tali kasut hilang ni, kita buat apa? Sembahyang 2 rakaat dulu, minta ya Allah tali kasut hilang, ya Allah tolonglah ya Allah. Itulah ketuan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang masyhur, kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila ustaz cerita pasal sahabat, kita cerita-cerita ingat. Balik ni nak jadi modal kita lah, nak jadi ustaz okey rumah. Jadi modal anak-anak kita ni suka bercerita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, satu hari apabila Sayyidina Ali balik daripada khuruj fi sabilillah, makna dia balik daripada buat dakwah ataupun balik daripada berperang. Isteri Sayyidina Ali karamallahu wajhah iaitu Sayyidatina Fatimah bin Ibn putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni balik cakap dengan Fatimah, beritahu Fatimah, kat rumah ada apa Fatimah? Wahai Ali, tak ada apa-apa. Sikit pun tak ada wahai Ali. Ali berapa? Ali pergi kubur kau, pergi ni kau, pergi tu tak ada. Ali pergi masjid, ambil semayang 2 rakaat Allahu Akbar. Lepas Ali semayang, doa dengan Allah, balik rumah tanya lagi Fatimah, wahai Fatimah, ada tak barang ke rumah? Fatimah dia tak ada, Ali tak ada apa-apa yang berlaku. Ali pun boleh selalu apabila semayang doa, Allah bagi tunai. Jadi ada cakap apa? Ada masalah dengan solat tadi. Ali pergi balik masjid, ambil semayang jomel, tengok balik apa yang tak buat sunnah Nabi yang ditinggalkan dalam berwudu, dalam solat. Angkat takbir lagi Allahu Akbar. Semayang lagi 2 rakaat, habis bagi salam, tasyahud akhir bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Balik Ali tanya kepada Fatimah lagi, Fatimah ada tak? Tak ada Ali, tak ada lagi. Ali berapa? Balik di masjid balik, betul duduk sempurna. Ingat Allah, sentiasa ingat Allah dalam berwudu, dalam sembahyang, angkat takbiratul ihram sampai tasyahud akhir, bagi salam pertama, salam kedua, bagi sungguh-sungguh nak minta tolong dengan Allah sebagai seorang pengemis, rayu dengan Allah, pujuk Allah. Ali balik tengok Fatimah tengah apa? Tengah tadah gandum. Ali tengok kisaran gandum tu berpusing dengan sendiri dia. Lepas tu keluar gandum. Fatimah habis bokeh. Pada bokeh, habis bokeh semua dah penuh dengan gandum rumah Ali karamallahu wajhah. Kalau kata Ali tak berhati.
Dia nak berhati, nak tengok dalam kisaran gandum tu ada apa. Angkat kisaran gandum, tengok kosong. Tengok kosong. Jadi ulama bagi tahu, sebelum tu Rasulullah dah habis angkat tu, Rasulullah pun datang rumah Sayyidina Ali, beritahu kepada Ali, wahai Ali, apakah yang diperolehi yang Allah bagi, kongsilah sedikit. Ali pun menceritakan kisah dia, kisah gandum berputar dengan sendiri. Jadi Rasulullah bersabda, wahai Ali, jika kamu tak angkat kisah gandum tu, maka gandum ni dapat makan sampai hari kiamat. Makna tuan-tuan, kalau Ali tak angkat kisah gandum gitu, kita pergi Mekah, bukan bawa air zam-zam semata-mata. Kita bawa apa? Bawa gandum sekali. Bawa gandum sekali. Sebab apa benda ni berlaku, sobat? Sebab iman Sayyidina Ali karamullah wajah. Bayangkan tuan, waktu peperangan Uhud, anak panah meloket boti Sayyidina Ali. Anak panah meloket boti, dia nak cabut tak boleh. Sebab apa? Sebab anak panah tu yang punya hujung dia runcing. Jadi kalau tarik sekali keluar dengan daging, sakit. Jadi macam mana? Ali cakap, tunggu waktu sembahyang, tarik anak panah. Ali angkat dari Allahu Akbar, dan khusyuk Ali sembahyang, dah elok diam, berdiri tegak. Sahabat pun tarik anak panah tu keluar. Ali sedikit pun tidak menjejaskan solat dia. Sebab apa? Sebab iman Sayyidina Ali hebat, tak macam kita. Habis segala nyamuk ada kita tampar. Habis dia. Lepas tu menyumpah pula nyamuk, jelapor nyamuk, dia nak sembahyang. Macam mana doa Allah nak bagi cash. Sahabat dulu, ibu bapa sekalian, doa Allah tak bagi cash, Allah tak bagi tunai, sahabat boleh tu. Doa ya Allah nak ni, ya Allah nak tu, ya Allah Allah tak turun. Sahabat jadi boleh. Kenapa tak turun ni doa kita? Sampai bono turun. Sampai bono cash turun, Allah bagi tunai. Kita zaman sekarang, kita doa Allah bagi cash, kita pelik masuk TV3, masuk pelik tapi benar. Buah tomato ada tulis nama Allah, pelik. Nak pelik apa? Buah tomato tunjuk masuk Nia TV, masuk majalah Nia, majalah ni pelik tapi heran benar. Tapi majalah, tengok buah tomato, dekat dalam buah tomato tu ada kalimat Allah. Tengok kat ikan ada kalimat Allah. Nak pelik apa? Itu masalah dengan iman kita. Sahabat tak pelik pun tu. Sahabat boleh jalan hati hari, tak pelik. Waktu jemaah sahabat di zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, boleh jalan hati-hati, boleh jalan hati-hati. Pergi ke sebuah orang nak dakwah, orang kafir masuk Islam, orang dah murtad kat sebuah orang tu, ke jalan tak ada nyamatan. Jadi nak buat macam mana? Zikir dengan Allah, doa dengan Allah, zikir, jalan tori doket hati-hati. Sahabat boleh tak boleh. Kalau kita ni zaman sekarang ni, kalau kita sekarang boleh jalan hati-hati, tak payah hati-hati tali air, hati sungai Koci. Kita jalan hati longkang, kita boleh beli hati longkang. Hati longkang adalah longkang tu ada air lah, longkang longkang. Ada longkang kan? Ini try, seorang-seorang masuk ke. Boleh tak berdiri hati-hati? Kalau boleh berdiri hati-hati, tengok anugerah kita dapat. Dapat ni berenang kat laut, dapat ni berenang ni pergi sana dapatnya. Rasa boleh. Itu masalah iman kita. Kalau kita minta Allah tak bagi tunai, kita rasa apa? Rasa boleh. Tapi kalau Allah tak bagi, kita apa? Kita syukur. Orang boleh tergolak-golak doa-doa dengan Allah tak bagi. Doa-doa dengan Allah tak bagi. Sebab apa? Iman kita dah rosak. Zaman sahabat dulu hebat masalah sahabat. Doa dengan Allah bagi apa? Allah bagi tunai, bagi cash lalu bagi tunai, bagi bono tu jadi tu. Macam mana doa Sayyidina Ali sampaikan kisaran gandum berputar dengan sendiri. Hebat Sayyidina Ali karamullah wajah. Itu kata-kata Umar dalam jangan berdoa saja. Sebab apa? Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan tidak juga menurunkan hujan perak. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Inni akrahu an arar rajala faridan la fi amri dunyahu wa la fi amri akhirati."
Sesungguhnya aku merasa benci, tidak suka melihat seseorang duduk berdiam diri, membuang masa tanpa berusaha dalam urusan dunianya dan tidak beramal dengan urusan akhirat. Ini lagi satu masalah. Ibnu Mas'ud bagi tahu, leko dengan dunia. Ibnu Mas'ud bagi tahu dalam hadis ni, leko dengan dunia, sehingga tidak beramal dengan urusan akhirat. Leko dengan dunia, leko bekerja balik rumah sampai pukul 2 pagi, 3 pagi, subuh tak sembahyang. Lepas tu kojo lagi sampai masuk pukul 8, Zuhur tak sembahyang, Asar tak sembahyang. Aku merasa benci, kata Ibnu Mas'ud, usaha atas dunia. Itulah jadi dunia ni jadi pedoman hidup dia. Benda ni, ibu bapa sekalian, kalau Allah Ta'ala bagi kita kedudukan, bagi harta, bagi kekayaan, bagi pangkat, Allah bagi. Lepas tu Allah jauhkan kita daripada dia. Itu yang kita takut. Ulama bagi tahu benda ni yang paling takut oleh para sahabat. Sehingga kan Abdurrahman bin Auf, dia sibuk dengan ladang kurma. Abdurrahman ni kaya. Di zaman Rasulullah, sahabat yang paling kaya Abdurrahman bin Auf. Ada berpuluh-puluh hektar ladang kurma. Abdurrahman bin Auf satu hari dia ada urusan, dia punya jual beli muamalat dia, tertinggal solat jemaah. Bukan tertinggal sembahyang, tertinggal solat jemaah. Takbiratul ula tertinggal, angkat takbir tak sekali dengan imam, tertinggal. Apabila Abdurrahman bin Auf tertinggal takbiratul ula dengan imam, tak sampai sembahyang jemaah, takbiratul tu dia lewat masbuk sembahyang. Abdurrahman bin Auf dia bakar habis semua kabun-kabun ni jual. Berpuluh-puluh hektar tu, kabun-kabun kurma habis semua jual. Kurma-kurma yang elok semua wakaf, kurma yang busuk masuk dalam gudang. Itu baru bukan tertinggal sembahyang, lewat masuk waktu sembahyang. Lepas itu satu hari ditakdir dengan Allah, satu wabak merebak di kota Mekah, di tanah Hijaz. Satu wabak merebak di tanah Hijaz. Wabak tu hanya boleh diubati dengan kurma masam. Hanya boleh diubati dengan kurma masam, kurma yang busuk. Jadi kurma yang bergudang-gudang, yang masam, yang busuk disimpan oleh Abdurrahman bin Auf, jual balik, kaya balik Abdurrahman bin Auf, lebih kaya pada semasa dia mewakafkan kebun-kebun kurma. Berkat Abdurrahman bin Auf, ulama beritahu tuan-tuan, sahabat yang paling lewat masuk syurga Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak. Sebab apa merangkak? Harta banyak sangat dihisap oleh Allah. Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, berperang sama Nabi. Susah nak masuk syurga tuan-tuan. Bagaimana keadaan kita jauh dengan sahabat. Ulama berkata tuan-tuan, beza kita dengan sahabat umpama langit dan bumi. Umpama langit bumi dekat sini kita bijak dengan langit, entah bila kita dapat capai, entah tidak. Awan tu boleh kita capai, tetapi langit tuan-tuan tak pernah orang sampai. Jauhnya kita dengan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Nak dibandingkan kita dengan Abdurrahman bin Auf, jauh. Di manakah kita punya keadaan? Di manakah kedudukan kita? Di syurga Allah. Kita duduk kursi yang mana kita tak tahu, duduk syurga mana kita tak tahu. Syurga ada 7 lapis tuan-tuan. Syurga yang paling hebat Jannatul Firdaus, bersebelahan dengan syurga para anbiya. Nabi Ibrahim bagi tahu, pilihlah syurga Jannatul Firdaus. Rasulullah pun bagi tahu, pilihlah Jannatul Firdaus, sebab dekat dengan arasy Allah sebelah syurga para anbiya. Nak masuk Jannatul Firdaus macam mana tuan-tuan? Dengan muamalat kita, dengan kita lapihkan dunia. Allah ceritakan kembali dalam suratul A'la ayat 5 boleh ke 6 boleh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sadaqallahul aliyyul azim. Kebanyakan kamu akan melebihkan dunia daripada akhirat, sedangkan akhirat itu kekal dan baik buat selama-lamanya. Ibu Mas'ud beritahu, sesungguhnya aku merasa benci, tidak suka melihat seseorang duduk berdiam diri, membuang masa tanpa berusaha dalam urusan dunianya dan tidak beramal dengan urusan akhirat. Dunia kue akhirat lah, tinggal yang lagi tahu dah pemalih, sembahyang lagi pemalih, dah dua kali pemalih. Dah ke akhirat dah lah, tak dapat apa dah ke dunia, tak dapat apa juga. Nak buat apa orang cinta Tuhan? Nak buat apa? Duduk tepi jalan Tuhan, tunggu kereta stremlo puang naik sini. Ya, biar tamat ke riwayat ni. So apa? Dan benci jadi menyusahkan masyarakat. Dah lah, tak nak kojo, lepas tu semayang tak nak pula. Kalau tak nak kojo, beramal saja, semayang 5 waktu tak tinggal, alhamdulillah. Walaupun tak ada pekerjaan, Allah benci, tetapi Allah sayang. Dah tak boleh apa nak buat dia tak pandai, semayanglah kojo, tak ada masalah. Ni dah pandai, yang paling kita takut. Kita tengok sekarang, saya masuk ke universiti, saya masuk ke UiTM, saya masuk ke politeknik sekitar Malaysia. Politeknik saya ada 40 lebih politeknik, universiti masuk ke UiTM. Tengok budak pandai-pandai tuan sekali pergi ke rumah sembahyang tak tahu. Kadang-kadang ada yang tak tahu syahadah, ada yang tak tahu nak syahadah, tak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar dekat mana? Dekat universiti, ambil diploma, ambil degree. Kadang-kadang anak-anak semua ambil master PhD ada. Waktu mak ayah meninggal, Yasin tak boleh baca. Nak baca surah Yasin dengan ayah tak boleh. Import ustaz tolong baca ustaz, saya bayar. Pernah berlaku tuan-tuan, anak semua kereta berjalan, bisnis BMW, hebat, rumah besar, ada swimming pool, ada orang gaji. Tiba-tiba ayah rumah mati, tak boleh beri manfaat pada ibu dan ayah. Nak doa tak pandai, nak solat jenazah tak pandai. Macam mana dengan keadaan kita. Itu perlu kita fikirkan tuan. Akhirat jangan kita lupakan. Dalam dunia pemalih, akhirat pun jadi pemalih. Dan lagi satu masalah, suka urus dunia dia. Dunia pagi petang nego, sampaikan tak? Sampai nak luarkan masuk ke Allah, sampaikan tidak beramal dengan urusan akhirat. Nauzubillah min zalik. Mana yang di kalangan kita ni tuan yang nego, yang kerja, kalau tak tinggalkan sembahyang, alhamdulillah. Ambillah masuk tuan rehat tu, pergilah salat zuhur, pergilah salat asar. Jangan tinggal sebeza antara orang kafir dengan orang Islam. Sembahyang 5 waktu. Beza orang kafir dengan Islam hanya sembahyang 5 waktu. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu dalam Fadail Aman, sahabat-sahabat Nabi yang unggul antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan, jikalau seseorang Islam itu tidak menunaikan solat fardu, makna dia di situ terkeluar daripada agama Islam. Itu para sahabat. Tapi ulama sekarang, ijma ulama beritahu, selagi Ustaz beritahu kan, selagi tidak mengatakan solat itu tidak wajib, maka tidak jatuh hukum terkeluar daripada Islam, hanya berdosa besar. Dan Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya. Luqman Al-Hakim ni siapa? Dalam Al-Quran ada surah Luqman. Dalam Al-Quran ada surah Luqman. Luqman Al-Hakim ni bukan Nabi. Luqman Al-Hakim ni orang soleh. Luqman Al-Hakim ni orang soleh. Berkata Luqman kepada anaknya, ada surah Luqman dalam Al-Quran. Surah yang berapa tak ingat?
Wahai anakku, kayakanlah dirimu dengan pencarian rezeki yang halal dari kepapaan, kerana tidaklah ada seseorang yang berhajat kepada orang lain kecuali mereka yang ada padanya 3 perkara. Pertama, nipis agamanya. Kedua, lemah akalnya. Dan ketiga, hilang maruahnya. Dan terlebih besar dari yang ketiga perkara ini ialah ringan pandangan manusia terhadap dirinya, kurang kehormatan. Apa Luqman Al-Hakim beritahu? Kerana tidaklah ada seseorang yang berhajat kepada orang lain kecuali mereka yang ada padanya 3 perkara. Yang pertama, nipis agamanya. Iman kuat, nipis agamanya. Kedua, lemah akalnya, tak boleh berfikir. Nak cari rezeki, tak boleh nak berfikir mengharapkan orang lain. Dan yang ketiga, hilang maruah. Hilang maruah ni yang meminta-minta kepada orang lain. Hilang maruah, tuan-tuan. Biarpun kita gaji kita 600, 700, tuan, kalau boleh jangan meminta-minta dengan manusia. Usaha sendiri. Kalau meminta-minta dengan manusia, tuan, maruah kita akan hilang. Kalau kita individu, kalau kita ada kudurat, bukan kita ni tak ada kaki, kalau potong habis semua, kita tak boleh nak ambil apa-apa, lantar di rumah, kita tak boleh kudurat. Itu lain kata tuan, kita ada kudurat, ada kekuatan, kita tak gunakan apa yang kita ada untuk cari rezeki Allah. Luqman bin Hakim bagi tahu, jikalau perkara ini berlaku, kita minta-minta dengan orang, maruah kita akan hilang. Hilang maruah, orang hilang hormat. Sebab apa? Jadi bual bicara orang, usaha ada, kenderaan ni apa, kekuatan ada, kudurat ada, tetapi tak nak berusaha. Leko minta dengan orang, tak nak usaha sendiri dengan hasil tangan dia sendiri. Hilang kan kaya dirimu dengan pencarian rezeki yang halal dari kebapaan. Papa bona pun tak boleh, tuan-tuan. Kalau kita papa bona, tak boleh juga dia masuk bank. Apabila kita dah miskin, tak ada harta, kita nak makan pun tak boleh harian, pun tak boleh tampung. Jadi kita meminta-minta dengan manusia. Sampai orang tahu, nak takut apa kita tak duit. Ulet dalam batu boleh makan. Nak sama ulet boleh apa? Ulet dalam batu boleh makan. Takkan orang manusia tak boleh makan. Sakit nanti. Dah awak ada kudrat, pergilah kerja, tak payahlah meminta-minta. Cari kayu api, cari kondo yang boleh jual, pergi jual. Cari besi bubuk, pergi jual. Rezeki yang halal kita punya air tangan sendiri, bukan kita minta dengan orang. Jadi kat sini, hadirin sekalian, ibu bapa sekalian, janganlah kita meminta-minta dengan orang. Rezeki yang ada kita jadikan kita punya, jangan jadikan dunia ni. Kita jadi kehinaan hidup atas muka bumi Allah. Jangan jadi minta dengan orang, jadi kita minta belas kasih orang, tak nak. Kenapa? Kita tak nak jadi orang yang memberi. Kita nak jadi orang yang memberi. Asyik nak terima, bila kita nak bagi orang. Kita jadi lebih baik, kita jadi orang yang memberi. Kurang dan kita jadi orang yang menerima. Sebab orang yang memberi itu, tuan, fadilat yang sangat tinggi sehingga kan terlepas daripada kesesakan di yaumil mahsyar. 7 perkara, kan. Yang pertama sekali, imamun adil. Yang kedua atau ketiga, dia sedekah dengan tangan kanan, dia beri dengan tangan kanan dia, tangan kiri tidak terasa. Luqman bin Hakim nasihat kepada anak dia, janganlah bagi dirimu dalam kepapaan. Jikalau kita jadi papa ni, tuan, 3 perkara akan berlaku. Yang pertama, nipis agama. Yang kedua, lemah akal. Dan yang ketiga, hilang hormat. Di antara yang ketiga-tiga itu, yang paling teruk nombor 3, hilang kehormatannya. Ringan pandangan manusia terhadap diri dia. Jadi janganlah, tuan, kita jadi orang-orang yang meminta dengan orang lain. Saya rasa sampai musuh nombor 8. Jadi Ustaz 2 minggu tak ada, minggu bulan 3
John ni sampai tu minggu lagi saya tak tahu. Sampai kat boleh hari bulan tak tahu. 7 boleh